Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Suzanti Roslin. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk perkembangan ekonomi tradisional dan transisi kepada ekonomi kapitalis dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu. Pembentangan ini terbahagi kepada dua bahagian utama, yaitu ekonomi tradisional, khususnya agraria, dan proses transisi kepada ekonomi kapitalis. Kita akan meneliti perubahan yang besar yang berlaku dalam sistem ekonomi Tanah Melayu akibat pengaruh British. Mari kita mengenali dengan lebih mendalam tentang latar belakang masyarakat agraria. Masyarakat agraria sangat bergantung kepada alam sekitar. Ekonomi mereka terikat kepada kesuburan tanah, sumber sungai, dan hasil hutan. Dalam struktur sosial mereka, gotong royong adalah elemen yang penting, terutamanya dalam aktiviti seperti menanam dan menuai. Walaupun teknologi yang digunakan tradisional, ia cukup untuk memenuhi keperluan asas mereka. Ekonomi tradisional masyarakat di Tanah Melayu pada asalnya sangat bergantung kepada aktiviti agraria. Aktiviti pertanian yang dijalankan untuk memenuhi keperluan keluarga dan komuniti kecil, bukan untuk pengeluaran yang berskala besar atau tujuan komersial. Oleh itu, terdapat 4 ciri ekonomi tradisional agraria, termasuklah struktur ekonomi pertanian tradisi. Sistem ekonomi ini bersifat subsistensi, di mana masyarakat menghasilkan makanan untuk keperluan sendiri. Teknologi yang digunakan sangat asas seperti cangkul, baja, dan tenaga haiwan seperti kerbau. Ekonomi ini juga bergantung kepada tenaga manusia dan haiwan karena kurangnya penggunaan mesin. Kedua ialah pertanian pindah. Salah satu ciri utama ekonomi tradisional ialah pertanian pindah, di mana tanah dibuka untuk digunakan bercocok tanam seperti padi huma dan kemudian ditinggalkan untuk pemulihan. Walaupun berkesan dalam jangka yang pendek, terdapat kesan sampingan, yaitu pembakaran hutan yang boleh menjejaskan ekosistem jika tidak terkawal. Yang ketiga ialah pertanian tetap. Berbanding pertanian pindah, pertanian tetap dijalankan di kawasan seperti sawah padi. Di sini, masyarakat menanam tanaman seperti padi sawah, kelapa, dan kemudian getah selepas diperkenalkan oleh British. Penanaman ini terlihat lebih lestari dengan amalan penggunaan baja kerana dapat menyuburkan tanah. Keempat, pemungutan hasil hutan. Aktiviti memungut hasil hutan seperti rotan, damar, gaharu, dan madu lebah juga merupakan sumber yang penting. Selain untuk kegunaan harian seperti ubat-ubatan tradisional, hasil hutan juga diperdagangkan secara kecil-kecilan. Kebergantungan kepada alam secara lestari dengan amalan ini tidaklah merosakkan sumber. Mari kita beralih pula ke transisi ekonomi tradisional kepada ekonomi kapitalis. Mesti kita tertanya-tanyakan, apa itu ekonomi kapitalis? Ekonomi kapitalis ialah sistem ekonomi berasaskan kepada pemilikan swasta terhadap alat pengeluaran di mana aktiviti ekonomi seperti pengeluaran, pengedaran, dan pertukaran ditentukan oleh mekanisme pasaran. British memperkenalkan ekonomi kapitalis melalui ladang-ladang getah yang luas dan pelombongan biji timah. Sekarang, kita akan melihat bagaimana ekonomi tradisional mula berubah akibat pengaruh penjajah British. Sebenarnya, terdapat pelbagai sebab British menjajah di Tanah Melayu, khususnya di Pulau Pinang. Di sini, kita akan mempelajari tentang
sebab-sebab British berminat kepada Pulau Pinang. Antaranya ialah British tertarik kepada Pulau Pinang kerana lokasinya yang strategik di Selat Melaka. Kawasan ini merupakan laluan perdagangan antara bangsa yang penting kerana kedudukannya sebagai pelabuhan yang bebas. Kedua, Pulau Pinang mempunyai potensi ekonomi melalui eksploitasi sumber alam seperti biji timah, rempah, dan hasil hutan. Ketiga, British berminat kepada Pulau Pinang kerana dapat digunakan sebagai pangkalan tentera untuk melindungi kepentingan perdagangan British di rantau ini. Jadi, mari kita beralih pula kepada pengambilan Pulau Pinang dan kesannya kepada ekonomi Kedah. Pengambilan Pulau Pinang oleh British telah membawa kesan positif dan negatif kepada Kedah. Dari sudut positif, pelabuhan antarabangsa di Pulau Pinang telah meningkatkan peluang perdagangan dan memberi Kedah akses kepada jaringan perdagangan yang lebih luas. Namun, dari sudut negatif, Kedah kehilangan kedaulatan sebagai wilayahnya. British juga mula memperkenalkan ekonomi kapitalis berorientasikan ekspor, seperti biji timah dan getah. Ini membawa kepada perubahan sistem ekonomi dan penggunaan tenaga buruh imigran dari China dan India. Seterusnya, kita akan melihat proses transisi ekonomi tradisional kepada kapitalis. Transisi ini melibatkan beberapa perubahan utama. Yang pertama ialah pengenalan tanaman komersil. Tanaman seperti getah dan kelapa sawit diperkenalkan oleh British untuk memenuhi permintaan ekspor. Ladang-ladang besar dibuka bagi menggantikan pertanian secara diri. Seterusnya, pelombongan biji timah. Pelombongan biji timah berkembang sangat pesat, terutamanya di Perak dan Selangor. British membawa masuk buruh imigran dari China untuk memenuhi keperluan tenaga kerja bagi meningkatkan pengeluaran biji timah. Selain itu, British juga telah mendorong kepada pembinaan infrastruktur. Untuk menyokong ekonomi kapitalis, British membina jaringan jalan raya, landasan kereta api, dan pelabuhan. Infrastruktur ini menghubungkan kawasan pedalaman dengan pusat perdagangan antara bangsa. Akhir sekali, yaitu perubahan struktur sosial. Sistem ekonomi kapitalis telah mewujudkan kelas pekerja baharu dalam kalangan imigran, manakala masyarakat tempatan mula terlibat, tetapi kebanyakannya kekal dalam sektor tradisional. Secara keseluruhan, ekonomi tradisional agraria di tanah Melayu yang berasaskan kelestarian dan kebergantungan kepada alam. Namun, transisi kepada ekonomi kapitalis yang diperkenalkan oleh British telah membawa perubahan yang besar, termasuklah peningkatan perdagangan antara bangsa, eksploitasi sumber alam, dan perubahan struktur sosial. Walaupun ia memberi manfaat ekonomi, ia juga telah menjejaskan elemen tradisional dan kedaulatan masyarakat tempatan. Dengan ini, saya akhiri pembentangan saya. Terima kasih.